memberi calon ataupun pemilihan calon jodoh kepada anak ataupun kepada saudara mara kita. Ini lebih kepada ibu bapa kena pantau macam manakah pilihan anak gadis tu. Bagaimanakah pilihan anak teruna tu. Mari kita tengok. Okey, baik, yang pertama, apa yang perlu ada pada calon-calon ini? Yang pertama, lihat dulu agamanya. Subhanallah. Kalau kita tak nak tengok kan kita punya pasangan tu, mestilah kita nak tengok yang baik agamanya, yang soleh-solehah ya. Tak semestinya kena ustaz, tak semestinya kena ustazah, tak perlu pun. Yang penting agamanya agama Islam, dan yang penting sekali, bila mana dia tahu dia Islam, dia mengamalkan Islam. Dia mengikut cara hidup Islam. Bukan hanya Islam pada kad pengenalan semata-mata. Allahu Akbar ya. Yang pertama iaitu Islam. Agama dia. Baik. Yang kedua, kita nak tengok apa? Kita tengok daripada segi akhlaknya. Kerana apa? Jika akhlaknya buruk, kehidupan tidak akan tenang. Anak kita tidak akan tenang dengan pasangan. Sikit-sikit nak marah, sikit-sikit nak baran kan? Jadi kalau kita tengok perkahwinan yang asyik bergaduh je, kita sendiri sebagai ibu bapa tidak akan tenang melihat kehidupan mereka. Jadi bila mana ada akhlak dalam pasangan ini, datangkanlah 1000 macam ujian. Pasti mereka akan harungi bersama dengan penuh kesabaran. Kerana apa? Kerana paksi syahadah mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk menyelesaikan segala ujian dan masalah ini berpandukan daripada rahmat Allah dan berpandukan daripada cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang kalau kita tengok juga akhlak ini, terutamanya lah kepada suami sebagai penunggak kepada keluarga ini, bagaimana caranya untuk berlaku baik kepada sang isteri. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri bila dia ada di rumah, Sayyidatina Aisyah mengatakan apa? Bila mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di dalam rumah, maksudnya tak ada kerja luar sangatlah. Sebenarnya Rasulullah ini lebih banyak buat kerja rumahnya daripada aku. Subhanallah. Ini cara Rasulullah. Dia menghargai isterinya. Jahit pun baju sendiri. Dia tidak membebani isteri-isterinya. Sedangkan isterinya pun berkhidmat untuknya. Tetapi Rasulullah memilih untuk melakukan sendiri. Subhanallah. Romantik Rasulullah sebenarnya. Baik, kita tengok yang ketiga. Apakah yang kita nak pada calon pasangan ini? Yang seterusnya, menerima diri dan keluarga seadanya. Subhanallah ya. Kalau bab-bab macam ni saya syorkan kepada muslimat sekalian dan anak-anak cucu kita nanti ya. Nak berkahwin, kita tengok dulu latar belakang macam mana. Kerana apa? Dia ada berhubung kait dengan nasab kita. Berhubung kait dengan keturunan. Jadi sebagai seorang ibu bapa yang nak mengahwinkan anak, perlu tahu dulu status pasangan yang hendak dikahwini tu. Bagaimana cara hidup dia? Bagaimana cara dia untuk menjadi seorang isteri ataupun seorang suami yang misali ataupun soleh-solehah. Kita kena tengok semua tu. Sebab apa? Kadang-kadang bila kita tengok seorang pasangan ya, bila sebelah sini terima, sebelah sana tak terima. Kerana apa? Semasa sebelum perkahwinan adanya satu kewujudan penipuan. Penipuan status mungkin. Penipuan daripada kedudukan mungkin. Sebagai contoh ya, seorang lelaki. Saya sebenarnya bujang. Ataupun saya sebenarnya duda. Lelaki kan nak berkahwin, tak ada masalah sangat. Perempuan yang memerlukan wali, maka kahwin. Tup-tup rupa-rupanya dia adalah suami orang. Dan saya syorkan kepada muslimat sekalian dan semua di sini, tolong jadi bijak. Bijak macam mana? Nak tahu status orang tu, tengok dekat pejabat agama. Cek adakah dia ni suami orang, adakah dia ni isteri orang, cek. Jangan senang-senang nak melanggar hukum. Bila mana terjadinya penipuan ini, dia akan memudaratkan perhubungan sehingga membawa kepada penceraian. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini bukan kisah-kisah drama TV yang ada sahaja. Sebenarnya dalam kehidupan realiti pun ada penipuan yang sering berlaku dalam isu rumah tangga. Allahu Akbar. Semoga kita jauh daripada semua tu ya, insya-Allah. Baik. Muslimat yang dirahmati Allah, yang seterusnya kita nampak
apa yang kita nak pada bakal menantu kita kan, iaitu bertanggungjawab. Bertanggungjawab jadi macam mana ni? Khusus je untuk lelaki. Seorang wali ingin memilih imam untuk anaknya. Tengok siapa imamnya tu. Bukan imam masjid tidak. Maksudnya bolehkah dia ni memimpin anaknya ke arah keredaan Allah? Bolehkah memimpin anaknya untuk ke syurga Allah? Kita tengok bertanggungjawab daripada segi zahir dan batin, yakni nafkah lah. Rajin bekerja. Kerja tak bagus mana pun, tapi kerja dia sangat rajin. Dia berusaha mencari nafkah untuk menyara anak-anak dan insya-Allah menyari isteri dan anak-anak insya-Allah. Maka di situ kita nampak, kita tahu bakal menantu kita, yakni bakal suami anak kita dapat menanggung dirinya dan anak-anaknya ketika mereka melayari bahtera perkahwinan. Jangan kata tak apalah, kita kena cari orang yang kaya-kaya. Kalau orang yang tak kaya ni, kalau kita kahwinkan dengan anak, nanti kebulu anak kita. Allahu Akbar. Tolong buang mentaliti ini. Ya, kadang-kadang kita nampak benda tu, tapi sebenarnya jauh di sudut hati kita. Yes, kita nakkan kesenangan untuk anak-anak, tapi lebih baik kita melihat kepada bagaimana cara dia, akhlak dia, agama dia. Kalau dapat yang kaya, dapat yang handsome, itu adalah bonus. Yang penting apa? Adalah agamanya. Subhanallah. Baik, tuan-puan yang dirahmati Allah, kalau kita tengok kisah-kisah Rasulullah yang membantu isteri beliau, yang membantu segenap sudut apa sahaja yang diminta ataupun diperlukan oleh isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ianya sangat-sangat menjadi inspirasi dalam kehidupan rumah tangga. Kita nampak inspirasi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika isterinya merajuk, dia tidak akan membiarkan, malah dia memujuk. Dan bagaimana kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sentiasa ingin memberikan senyuman, memberikan kebahagiaan kepada isteri-isterinya. Kerana apa? Kebahagiaan isteri itu adalah satu tanggungjawab nafkah batin daripada suami kepada isteri. Subhanallah. Jadi